Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah, atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusan kita untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan sama-sama membincangkan satu topik yang saya rasa sangat penting, yang ia melibatkan tentang hati. Tuan-tuan, hati ini merupakan suatu perkara yang perlu kita jaga, sebab Nabi SAW dia meminta kepada kita untuk menjaga hati. Dalam hati ini ada satu segumpal daging. Iza saluha saluhal jasadu kulluh. Apabila jasad itu, hati itu baik, maka baiklah segala-galanya. Wa iza fasada fasadal jasadu kulluh. Apabila rosak hati itu, rosaklah hati, rosaklah badan kita, rosaklah amalan kita, dan akhirnya menyebabkan kita tergolong daripada orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, kenapa para ulama dijelaskan betapa pentingnya menjaga hati? Hati ini kalau rosak, dia akan rosak. Dan saya, tuan-tuan puan, akan ambil masa lebih kurang sampai pukul 8.43 azan. Lepas azan saya nak jawab soalan-soalan ya, tuan-tuan puan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada beberapa sebab kenapa hati itu kena jaga. Sebelum kita bincang perkara-perkara yang menyebabkan hati kita jadi rosak, hati kita jadi keras. Pertama, apabila hati kita rosak, hati kita keras, la tash'ur bil khusyu' fil ibadat. Pertama, bila hati kita keras, kita jadi susah untuk khusyuk dalam ibadat, khususnya dalam solat. Kita pergi Mekah pun, tuan-tuan puan, tawaf lah banyak mana pun, tak pernah rasa khusyuk. Tu sebabnya ada orang hari ni, tuan-tuan puan, zaman dulu kita, orang kata apa, kita, Allah Muhammad, kalau buat tawaf tu kita khusyuk betul. Sebab apa? Tak ada gangguan. Sekarang ni macam-macam gangguan, tuan-tuan. Tawaf pertama habis WhatsApp, tawaf kedua jawab WhatsApp, tawaf ketiga tengok WhatsApp, tengok Facebook pula. Habis macam-macam, tuan-tuan. Macam mana nak khusyuk? Tu sebabnya ada orang doa dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab apa? Tempat-tempat mustajab tak digunakan betul-betul untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hilang khusyuk, apatah lagi dalam solat. Yang kedua, adamu ta'assur wat tabaki. Kita jadi susah nak menangis, tuan-tuan. Tu sebabnya hati ni, bila kita menangis, bila kita jaga betul-betul, time dengar ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, kita akan menangis. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat, memperingatilah kamu. Dengan ingat memperingati itu akan mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang beriman. Sebab apa? Sebab bila kita menghayati Al-Quranul Karim, menghayati sunnah Nabi Muhammad, kita akan menangis. Itu sebab bila kita baca, tuan-tuan puan, letaklah zikir dalam kereta kita, tuan-tuan. Saya amalkan dalam kereta ni, letak zikir. Tak payahlah dengar benda-benda yang bukan, tak bagi tuan-tuan dengar muzik. Boleh nak dengar muzik, ulama pun kata membenarkan.
Cuma bila kita dengar zikir ni, hati kita akan jadi lembut. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sebab bila kau ingat Allah Azza wa Jalla, hati kau akan jadi tenang. Sebagai contoh, tuan-tuan perempuan, jalan jam semalam saya on the way nak pergi ke Astro, jalan jam, Tuhan je tahu tuan-tuan. Lebih kurang saya nak datang airport nak sampai sini lebih kurang sejam, 2 jam lebih kurang. Nak pergi ke Astro, rumah saya ke Astro lebih kurang 45 minit je. Tapi tuan-tuan perempuan, jam punya pasal 2 jam. Tapi apa yang saya buat? Kalau nak fikir tentang kereta, saya akan fikir kereta terbang tuan-tuan. Tobat saya akan fikir, alangkah indahnya kalau kereta ni boleh terbang, naik sampai kat mana? Sampai kat Astro. Suka tuan-tuan. Jadi macam drone. Tapi tak boleh, hanya khayalannya tuan-tuan. Lah kali apa saya buat? Saya buka zikir Hafiz Hamidun. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Dengar hak tu tuan-tuan, sedih keluar air mata. Teringat kepada kebesaran Allah. Mula teringat ke mana-mana? Ingat kepada kematian Abam Bonci. Allah tuan-tuan. Tu sebabnya hidayah tu milik Allah. Tuan-tuan, tak payah kita nak hukum orang. Abang Bonci saya dengan Ustaz Haslim Bollywood, baru je forum dengan dia. Dekat mana? Dekat Kuala Selangor, dekat dengan Kuala Selangor tuan-tuan. Masjid Tan Sri Ghazali Syabas. Allahu Akbar tuan-tuan. Masa sembang dengan dia tu, duduk sembang, dia duduk cakap tentang mati ya. Dia kata, Ustaz, saya tak tahulah macam mana keadaan saya kalau mati Ustaz. Saya duduk cakap ke dia, tak ada show ke? Dia kata, tak apalah Ustaz. Duduk dengan ustaz-ustaz ni pun hilang show pun tak apa. Tengok sampai peringkat tu dia cakap. Kita pun tak tahu yang dia nak mati tuan-tuan. Tak ada orang tahu. Kalaulah semua orang tahu dia mati bila, nescaya malam ni yang ramai-ramai ni semua nak mati dah. Bila mati? Sekejap Ustaz, pukul 11 kan? Tanya saya, Ustaz, bila mati? Esok pagi. Semua orang tahu, dekat Kaabah tu, dekat Mekah, Madinah tu, semua orang nak mati dah. Sebab dia tahu bila dia nak mati. Tapi Allah tak bagi tuan-tuan. Tak ada seorang pun tahu bila dia mati. Sebab mati itu daripada mughayyibat, benda yang takkan kamu tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat maut satu hari tuan-tuan, dia tengok kita ni tuan-tuan 70,000 kali. Dia tengok haji 70,000 kali haji. Haji buat maksiat dia nak ambil. Allah kata jangan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangan ambil lagi sampai masa baru ambil. Dia tengok saya 70,000 kali nak ambil, tapi jangan. Malaikat ni nak ambil ya. Tapi Allah kata jangan. Tunggu masa dia baru ambil. Tuan-tuan, itu sebabnya kita kena jaga hati. Jadi bila kita ini ada hati yang baik, dengar zikir kita akan sedih. Dengar ayat Quran kita akan sedih. Tengok orang susah kita akan sedih. Itu dia panggil yatabaka inda ru'yati syai'. Dia akan menangis atau buat menangis bila dia melihat sesuatu. 2. Nombor 3, adamut tawarru' anis syubhat. Dia tak ada warak. Warak tak ada. Benda syubhat pun dia sapu tuan-tuan. Benda boleh ke tak boleh ni antara halal ke haram tak tahu ya. Bila tak tahu halal ke haram, kita sapu je tuan-tuan. Tak boleh. Pergi ke luar negara, pergi Thailand sebagai contoh, pergi Thailand, dekat dengan Thailand. Pergi Thailand, tak tahu halal ke haram, tak apa Syekh, selagi mana tak nampak babi makan je. Tak boleh. Dia hilang warak. Saya pernah tuan-tuan puan tegur orang Arab. Orang Arab Saudi makan dekat mana? Sunway Pyramid. Kalau tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, dekat Subang Jaya tu dia ada nama kawasan Sunway. Bandar Sunway, dia ada Sunway Pyramid. Dia macam Firaun. Mana Firaun pun dah ada kat Malaysia tuan-tuan. Sunway tu. Bawah tu kedai-kedai kelab, dia panggil apa nama? Mini bar. Ada ini bukan orang Islam punya lah. Tiba-tiba saya tengok ada pelancong Arab duduk tengah makan kat situ, makan mi. Saya ingat lagi mi tuan-tuan. Saya pun cakap lah kat dia, saya pun tegur, Assalamualaikum, anta Arabi? Kamu orang Arab? Naam. Anta tahki Arabi? Dia pun cakap kat saya, kau pun boleh cakap Arab? Saya kata saya pun cakap saya memang duduk Arab lah. Okey, tak apalah. Saya pun cakap kat dia, kata Syekh, la ta'kul fi hadzal makan. Jangan makan tempat-tempat ni sebab tak ada sijil halal pertama. Yang kedua, ada jual arak. Yang ketiga, kita tak tahu, mungkin bercampur dengan minyak khinzir. Tahu tak apa yang arak dia jawab? Ya Syekh, la takhaf.
Ya akhi, wahai sahabatku, jangan takut. Saya kata, apa pasal pula hang cakap aku jangan takut? Dia kata, syuf, akul makarona, aku makan mie. Hal tara fi makarani, kau tengok tak dalam mie aku ni ada tak kepala babi? Dia tanya ada babi ke tak ada, tuan-tuan. Pening aku Arab ni. Saya kata tak, memang tak ada kepala babi, tak ada lemak babi, tapi minyak tu mungkin bercampur dengan arak, kita pun tak tahu. La akhi la takhaf, baiti qarib min masjidil haram, rumah aku dekat dengan masjid haram. Aku balik atuf wa atub ila Allah. Aku balik, aku tawaf, aku taubat. Tuan-tuan, ini dia panggil hati keras. Sebab apa? Tiada warak dalam hati dia. Cukup bahaya. Kalau orang warak, tuan-tuan, dia tengok benda pelik, minta maaf, saya tak boleh makan, saya rasa takut lah, takut, itu dia panggil warak. Tu nombor 3. Nombor 4, az-zulmu wal a'da ala huquqil akharin. Bila hati keras, kita akan ambil hak orang lain. Ambil duit anak yatim, kita tak perasan duit anak yatim, tuan-tuan. Duit anak yatim ni paling mudah. Tu sebab Allah kata dalam Al-Quran, macam makan duit, seakan-akan makan api neraka. Kenapa ada ayat ni? Basuh. Tumpah. Ada kain. Air tumpah. Tengok ayat tak ada. Kat mana tadi? Lupa ayat. Anak yatim. Kita tak perasan, tuan-tuan Muhammad, makan duit anak yatim ni. Sangat mudah nak makan duit anak yatim ni. Pertama, kita berebut duit faraid. Mereka ni seakan-akan makan fi butunihim nara, kata Allah Ta'ala, seakan-akan makan api neraka dalam perut dia. Bukan hak kita nak makan duit anak yatim. Seorang hamba Allah, seorang isteri kehilangan suami, dia pula ada anak kecil lagi, 2 tahun 3 tahun, bang, anak yatim tu. Kebetulan adalah harta sikit, kita yang tak layak duk sibuk nak bergaduh, nak berlawan, nak dapat harta, sedangkan harta tu bukan milik dia, tapi dia nak lawan bagi dapat. Sekarang ni ada peguam jalan, tuan-tuan, macam-macam boleh buat. Silap teknikal sikit je habis, tuan-tuan. Teknikal kat mahkamah ni, teknikal je, tuan-tuan. Silap sikit dia akan dapat. Bang, kalau betul itu hak kamu, tak ada masalah. Yang kita risau, takut-takut bukan hak kita. Akhirnya, tuan-tuan perempuan, kita makan duit anak yatim. Tu satu. Nombor 2, makan duit anak yatim kita tak sedar. Masa bila? Masa kita buat tahlil. Tahlil ni okey, tuan-tuan, tak salah makan tahlil. Kita kalau orang kata buat majlis tahlil, tuan-tuan, makanlah. Masjid buat tahlil, makanlah. Rumah sana buat tahlil, makanlah. Cuma kita kena beringat, jangan kita ni ambil duit anak yatim daripada duit tahlil untuk buat tahlil. Contoh, sahabat kita kematian suami. Saya pergi ni dekat sebuah negeri, saya tak mau bagi tahu negeri mana. Saya pergi, saya pun bila biasalah lepas habis ceramah, AJK bagi tahu, ustaz, malam ni kita tak makan kat sini ustaz, kita makan kat rumah jiran kita. Dia ni AJK surau ustaz, dia ni duk tunggu lama dah ustaz mai ustaz. 3 bulan kita duk booking lama, duk suka dia nak ustaz Izzah nak mai, ustaz semalam meninggal dunia. Hari ni saya sampai, kemarin meninggal dunia, kena heart attack. Tak apalah, saya bila dengar itu saya pun kata tak apalah, kita pergi makan lah. Tapi nak minta tolong lah, ahli keluarga minta, sebab suami dia minat sangat kat ustaz, minta tolong ustaz buat tahlil untuk keluarga. Boleh, tak ada masalah. Cuma jadi dah ramai macam ni, tuan-tuan, rumah tak muat, duduk kat luar ramai. Jadi saya duduk kat dalam. Bila duduk kat dalam, tuan-tuan Muhammad, kita biasalah ila hadratin Nabi Mustafa, sampailah habis rumah tahlil dekat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duk la ilaha illallah, la ilaha illallah, tuan-tuan. Tengok keluar 2 orang budak. Seorang budak perempuan, seorang budak lelaki. Dia keluar, yang budak perempuan ni bawa beg. Dia bukan beg, dia macam beg kotak, beg apa? Beg kertas. Dalam tu ada ampau.
ataupun ada duit untuk yang letak duit lah, ya, sambung surat kecil. Tuan-tuan, dia keluar, yang lelaki ni lebih kurang besar adik-adik baju biru ni. Nama apa adik? Nama apa? Nama apa? Nama Hakil. Rezeki. Allah, satu hari nanti YB sini tuan-tuan. Hang doa lah bagi budak ni berjaya, orang kampung kita. Tuan-tuan, besar ni dia lelaki, dia ambil bagi semua hak dalam ni. Saya tu tengok, la ilaha illallah, dah tak khusyuk lah tengok budak tu mai. Sampai kat saya punya envelope warna lain. Tok imam lain bang, dia tak boleh sama. Bila sampai, saya pun diam, saya pun pegang budak ni. Bila saya diam, jemaah semua diam lah. Saya pun tanya, saya kata nak tanya sikit lah, ni duit apa adik? Tak tahu. Dia pun tengok belakang. Saya kata mana mak ni? Keluar kakak seorang, nak kata kakak lah lebih kurang. Kakak tu keluar, pakai baju hitam, jubah hitam. Ya saya ustaz, nak tanya sikit boleh ke? Ni duit apa? Dia lah envelope kosong, takkanlah soalan kot. Ya, dia bagi ke jemaah tu mestilah duit lah tu. Saya kata ni duit apa? Dia kata ustaz, derma. Saya pun cakap, saya tak layak terima derma. Nombor dua, saya nak tanya, duit ni duit siapa? Dia kata ustaz, ni orang ramai penuh ni dalam rumah ni. Ustaz, alhamdulillah ustaz, arwah suami dia tinggalkan 4,000 dalam almari. Saya pun tanya, kak, dia tinggal tu dia wasiat ke? Dia wasiat ke suruh bagi dekat kita semua ni? Tak, dia tinggal takut nak guna, keluarga nak guna. Maksudnya tidak diwasiatkan. Wasiat ni kena ingat, ambil 1/3 nya, takut terlebih daripada 4,000 tu. Tuan-tuan, maknanya dia ambil tu, dia bagi sebab nak upah orang datang buat tahlil. Saya pun cakap, minta maaf tuan-tuan, duit ini kita tak boleh ambil, haram ni. Sebab ini duit si mati bila dia meninggal dunia, duit 4,000 ni kena jadi duit ahli waris, perlu dibagi-bagikan. Lepas bagi nanti semua pakat bagi kat kita, itu boleh. Ini tak dibagikan lagi, baru mati kemarin, belum bagi 4,000 ni siapa punya kepala dapat? Ni budak 2 orang ni anak yatim, kita ambil, jangan ambil balik. Saya kata yang dah bagi tu, yang dah ambil, tolong bagi balik. Ramai yang bagi balik, bunyi suara, ustaz RM5 je kot. Tuan-tuan, RM5 Nabi tak ambil 1 sen walaupun duit anak yatim. Jangan main-main. Ini RM5 bang, tak masuk syurga bang. Makan RM5 macam makan api neraka, tak berbaloi bang. Kalau 5 juta boleh tahan, 5 juta lagi lama handuk dalam neraka. Ni RM5 bang, duit anak yatim. Saya kata bagi balik tak apa, ambil duit saya tak apa bagi. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan perempuan, tanpa sedar kita makan duit anak yatim. Yang cakap RM5 je tu, itulah hati keras tuan-tuan. Kawan-kawan yang duduk tepi, yang bagi, yang keluar cepat tu, hati lembut. Sebab apa? Dengar kata, oi duit anak yatim, keluar balik lagi, ambil tak apa bang, bagi balik, biar dia guna. Tu sebab Nabi ajar, bila berlaku kematian, siapa yang akan jaga, akan bantu ahli keluarga si mati? Siapa? Jiran tetangga. Tu buat baik dengan jiran tetangga. Ini gaduh rata tuan-tuan. Nombor 2, kalau jiran tetangga tak mampu, siapa? Ni masjid kita ni, geng-geng masjid tu, buat kita duk bagi-bagi duit apa semua kat dalam tabung kan. Masjid dia kata, ini jemaah kita buatlah tahlil sikit, bawa makan mi goreng, tak apa. Ni dak tuan-tuan, bergaduh dengan masjid. Wabillahi taufik. Tu sebabnya abang bonci, kenapa hebat ramai orang datang? Sebab dia geng masjid tu, datang masjid tu. Tu sebabnya hebat dia tuan-tuan puan. Orang sayang, imam sayang, Bilal sayang, AJK sayang. Ni gaduh dengan tu imam. Wabillahi taufik bang. Tu bila dah meninggal dunia, imam pun cabut lagi. Sebab apa? Sebab gaduh dengan tu imam. Baik dengan manusia tu penting. Muslimin muslimat ini kasih sekalian. Ataupun nak guna dalam balang kan, kadang-kadang kita datang nak bagi pada tuan rumah tak mau. Orang letak balang. Kalau di Penang letak apa? Balang kan? Kalau letak baldi tu kot apa? Letak balang kan? Kita letak balang, kita datang masuk. Duit tu baru boleh pakai untuk bagi kepada jemaah yang datang.
Tapi sebenarnya dari sudut muruah, harga diri, kita jangan ambil. Kita sepatutnya memberi. Bukan kita ambil daripada orang yang kehilangan suami, orang yang kehilangan isteri, orang yang kehilangan anak. Kita yang membantu mereka. Oleh sebab itu, muslimin muslimat, itu dipanggil hati yang keras. Sangat susah untuk menerima perkara-perkara tersebut. Yang keempat, yang terakhir, apabila kita ada perasaan hati yang keras, al-jafa wa su'uzzan, kita akan jadi hati kering dan buruk sangka kepada orang. Tu jangan. Kenapa dia kaya? Ini misi rasuah punya geng ni. Jangan cepat menghukum. Kaya betul ni, geng-geng Maharaja Lawak ni semua neraka semua. Jangan. Kita tak tahu siapa mereka, tuan-tuan. Kita belum tentu macam dia. Ni dah kali kedua, tuan-tuan. Maharaja Lawak yang pertama dulu siapa? Pak Yus. Saya jumpa Pak Yus dekat TV3. Jumpa Pak Yus. Tuan-tuan tahu tak, dia mai jumpa saya, dia kata apa? Ustaz, doa saya. Saya kata, awak pun doa kat saya. Saya tak boleh doa, Ustaz. Saya Maharaja Lawak. Saya kata, Yus, la farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Saya ingat ayat tu saya baca. Dekat saya nak masuk studio, dia baru keluar daripada temu ramah ke, wallahu alam. Saya kata, Yus, tak ada beza antara Maharaja Lawak dengan ustaz, siapa pun kita, tak ada beza. Yang beza di sisi Allah adalah taqwa. Hang doa kat aku, Yus. Kadang-kadang doa hang lagi mustajab, Yus. Ya Allah, tuan-tuan, 2 bulan lepas tu meninggal dunia. Tuan-tuan tengok. Lepas habis program kat Kuala Lumpur, dia balik, dia ambil wuduk semayang isyak. Sebab dia lambat, dia ada program semayang isyak, kan dia start pukul 8. Semayang isyak lewat. Bang, semayang isyak bang. Lepas semayang isyak, rebah. Tuan-tuan tengok apa berlaku. Ramai mana geng-geng Maharaja Lawak bertaubat disebabkan apa yang Pak Yus buat. Hantar balik ke Perlis, semua terkejut. Tengok ramainya budak-budak tahfiz. Sampaikan ada Maharaja Lawak seorang cerita kat saya, dia kata, Ustaz, saya pergi tanya budak tahfiz tu, kenal ke hang dengan budak-budak tahfiz ni satu sekolah dengan Pak Yus ke? Pak Yus pernah belajar sekolah ni kan? Tak. Pak Yus lah yang bayar sekolah kami. Allahu Akbar. Pak Yus bagi 5,000, 8,000, 10,000 tanpa orang tahu. Tuan-tuan, Allah tunjuk ketika mati. Ketika solat Jumaat, ketika solat jenazah, macam solat Jumaat tu, geng-geng Maharaja Lawak semua terkejut. Termasuk salah seorang daripada otai Lawak, tuan-tuan. Menangis dia tengok, tuan-tuan. Yang terbaru, abang, hampir 2,000 orang, tuan-tuan. Solat Jumaat tak ramai macam tu. Siapa dia? Belanja orang susah makan. Kawan-kawan artis nak abang ni pandai masak, tuan-tuan. Dia tahu kawan ni nak makan, dia masak kan tanpa ambil satu sen pun. Bang, kita tak tahu kebaikan orang, yang tahu Allah Ta'ala. Itu sebabnya jangan hukum orang. Orang yang hati buruk ni, dia suka hukum orang. Ini semua ni geng neraka. Masjid tak pernah nampak. Bang, hang tak nampak di masjid ni, dia mungkin semayang kat masjid haram. Kita pun tak tahu. Mungkin kita tak nampak dia kat sini, dia semayang kat surau kecil, nak hidupkan surau yang kecil. Masjid dah ramai orang, surau tak ada orang, dia pergi sana. Tuan-tuan, jangan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, apa sebab hati kita ni jadi keras? Para ulama disebut, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, antara perkara yang menyebabkan hati ini keras, pertama, aklul haram. Kita terlalu banyak makan duit haram. Itu sebabnya, tuan-tuan, jaga pendapatan kita. Saya pensyarah di universiti, saya kena jaga pendapatan saya. Saya kena buat kerja-kerja yang wajib. Tu sebab saya datang lambat. Ada orang kata, Ustaz, belilah tengah hari punya flight, senang, tak jam. Hang fikir hang punya ya, aku punya hang tak fikir. Tu dekat UKM tu berapa banyak aku nak selesaikan masalah pelajar universiti. Budak nak dapat kerja, tak ada kerja, saya kena fikir. Mesyuarat sampai pukul apa, naik flight, tak apalah. Lambat pun tak apa, 2 jam atas jalan pun tak apa. Sekurang-kurangnya saya tak makan duit haram. Kerja saya siap, apa yang patut saya buat, saya buat. Dalam kapal terbang, baca tesis pelajar. Sekurang-kurangnya saya takkan makan duit haram. Tuan-tuan ingat, jangan terlalu banyak makan duit haram. Kita kadang-kadang jual barang pun kita nipu, tuan-tuan. Tu ingat.
Macam yang jual-jual kuih-kuih kan, beringatlah kak, saya panel halal Malaysia tuan-tuan, yang bagi siji halal ni, tolonglah. Sekarang ni karipak berapa ringgit? Berapa? 4 kupang. RM1 berapa? Sekarang ni dah tak ada RM1 3 kan, dia kira 40 sen satu. Bang, kita belilah, ya Allah, buka tabung ni nak beli kat bini ni. Bini nak makan apa? Nak makan karipak. Nak makan karipak. Karipak ni ada banyak jenis. Karipak kentang, karipak sardin, karipak daging. Nak makanlah karipak daging, belilah kitanya, keluar duit tabung. Tong keluar duit tabung. Beli berapa? Belilah RM5. Balik tuan-tuan, daging suku lah. Bakinya angin, itu dipanggil karipap angin. Bang, macam mana anak kaya? Macam mana nak kaya? Terus-terang saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, yang hantar apa nama kuih-kuih Melayu ni dekat hotel-hotel 5 bintang kat Kuala Lumpur tu, syarikat Bukan Bumi Putera. Dapat siji halal. Kenapa dia dapat? Kami tengok dia punya apa? Dia punya karipap padat, penuh dengan kentang. Kalau kentang lah, padat sungguh. Kita macam mana nak sampai ke 5 bintang bang? 1 bintang tak lepas, angin saja. Betul, hang jual, hang tak menipu, apa ni, tak mencuri, tapi jual itu ada rush, ada penipuan. Kalau 4 sen, dia kena ikut uruf. Jual nasi lemak sebagai contoh, ni makcik-makcik jual nasi lemak, pakcik-pakcik jual nasi lemak ni, kongsi ni, kesian jual nasi lemak tuan-tuan. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Dulu nasi lemak ada lah orang kata apa telur potong berapa lah ni? Potong 4. Itu hebat Penang ni. KL tak potong 4, potong 18. Dah viral dah macam-macam ni. Dia panggil nasi lemak SIM card, dia panggil. Telur besar ni, makan apa? Lepas tu goreng tu dia macam mana? Satu telur tu dia goreng dalam tu sebiji lah. Dia lepeh, lempeng je. Dia potong kecil-kecil. Itu bukan potong 18 lagi dah. Itu yang bulat potong 18. Yang panjang tu dia potong berapa puluh aku tak tahu. Itu yang jadi macam SIM card tu. Sekali telan habis. Mana nasi lemak lauk apa? Sambal bilis. Carilah kita bilis. Cari. Jumpa sekor. Apa saya sekor dah nama sekor. Ikan bilis ada lah sekor. Yang lain mana yang lain? Yang lain semuanya bawang bang. Sambal cayak. Macam mana nak berkat? Nipu. Itu sebab Nabi kata man ghasyana falaysa minna, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan, Nabi pergi kat pasar Ramadan, pasar Ramadan pula dah. Pasar apa? Pasar Madinah. Masuk, tengok-tengok di bawahnya ada tamar yang lembik, di atasnya tamar yang keras. Rupanya orang Arab masa tu dia jual tamar yang bawah lembek, masa orang minta nampak cantik dia ambil yang bawah. Tuan-tuan, dia menipu. Man ghasyana falaysa minna. Tak ada keberkatan dalam hidup kamu. Sebab apa? Duk makan duit haram, sumbangan haram. Tuan-tuan dan puan, percayalah tuan, buat biar bersungguh-sungguh. Saya cukup gembira bila tengok orang Islam kita berjaya. Saya suka. Sebab apa? Orang Islam kaya. Tengok baru ni Dr. Abdul Samad datang, seorang jutawan, bayar hampir RM30,000 duit poket dia sebab nak tanggung Dr. Abdul Samad datang. Masjid bayar je kat dia, bayar terus kepada Ustaz Abdul Samad. Tak ada melalui ni semua ni. Bayar terus kepada Dr. Abdul Samad. Berapa mampu? Banyak sekian. Bayar. Tiket kapal terbang dia bayar. Dalam negeri saja habis dekat RM7,000 kapal terbang. Tuan-tuan dan puan, nak bagi tahu orang jutawan kita bagi. Tapi bagus orang Islam kita kaya. Itu sebab orang Islam kena kaya. Dalam Quran sebut semua orang Islam kena kaya. Bila orang Islam kaya, masjid kita boleh tanggung. Betul tak? Ni kipas besar ni berapa ni? RM40,000 Ingat sengih-sengih ke? Kun fayakun datang ke bang? Tak ada bang, kena kutip tadi tabung jalan, bubuh lah bang. Betul? Ada setengah masjid bubuh, tapi RM1 dulu, kini dan selamanya. Jangan bang, ikut pangkat lah. Budak-budak sekolah college bagilah RM1. College kan, duit PTPTN. Ada orang kata ustaz,
kami ni dapat duit PTN nak bayar macam mana ustaz? RM1. Bang, tak apa bang, belajar daripada sekarang. Sikit caranya, sikit. Saya ingat dari zaman belajar lagi, saya duduk di Syria lama tuan-tuan, 12 tahun. Guru-guru saya tu semua orang tua-tua. Depa kata apa? Jangan disebabkan kau datang ke Malaysia, datang ke Syria belajar, kau kata kau tak ada duit, kau tak bersedekah. Ingat, sedekah tidak memfakirkan. In tunfaq yunfaq alaik. Kita ada 10 rial, 10 lira, 10 lira RM1 lah. Kita masuk dalam tabung, bang. Tak lama lepas tu datang apa? Datang orang bagi derma 100 lira. 100 lira bersamaan RM10. Saya bagi RM1, masuk tabung, dapat RM100. Allah, murahnya rezeki tuan-tuan. Ni saya nak cerita, depan saya berlaku ni. Dr. Somad, dia WhatsApp dia. Baru 3 hari lepas. Dia balik Isnin, hari Selasa dia WhatsApp saya. Dekat Pahang ada seorang hamba Allah ni. Hamba Allah ni dia tengok cincin Ustaz Somad cantik. Ustaz Somad, saya nak cincin. Terkedu Ustaz Somad. Depan mufti pun semua ada, senyap. Tapi tak apa. Ustaz Somad pun tak apa. Ba'da ta'am, lepas makan aku bagi dia dah. Tapi tuan-tuan, Ustaz Somad bagi sungguh. Bagi sungguh. Tuan-tuan, saya kata orang bagi dia. Bagi lah, dia nak. Bukan mahal pun. Bagi lah. Dia nak. Bagi. Dah, apa nama pakcik tu suka mah. Gitu. Dia menghargai tuan-tuan. Dia bukan tak ada duit ni, kaya ni. Orang yang minta ni kaya, tapi dia nak barakah daripada Syekh Somad. Tuan-tuan, hari Selasa dia WhatsApp saya. Syekh, alhamdulillah Syekh, saya dekat Makassar sekarang ni. Bapak Menteri ke Makassar, apa ni, macam esko kat Makassar tu, bagi cincin pula kat dia. Allah, dia bagi, Allah bagi balik. Tapi hampa jangan minta cincin aku takkan bagi tuan-tuan. Ni cerita Somad, sebab saya tak sampai ke taraf Somad. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, hebatnya Abdul Somad tuan-tuan. Dia yakin tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan. In tunfaq yunfaq alik. Hebatnya tuan-tuan. Tu dia cerita, dia hantar gambar. Siap hantar gambar, cincin dia pakai. Oh, lagi cantik daripada yang sebelum ni. Lepas tu saya kata, lepas ni hang bagi kat aku pula, bagi kat saya pula. Lepas tu dia buat titik panjang gitu. Tak tahu apa cerita tu. Jangan makan duit haram tuan-tuan. Nombor 2, fi'lul ma'asi, terlalu banyak buat maksiat. Bang, maksiat kiri kanan bang. Sekarang ni maksiat tak payah fikir banyak. Ni kat sini buka Facebook, wah maksiat saja. Bang, yang saya peliknya tuan-tuan, kita ni kalau bab maksiat, artis buka tudung, beribu orang komen. Kau tahu tak, neraka rupanya. Bang, relax bang, jangan dahsyat sangat. Buat betul nak? Biarlah yang komen tu mufti-mufti komen, mufti-mufti yang tegur, ulama-ulama yang tegur. Kita tak payah tegur, jangan duk kutuk. Kita pun tak tahu apa masalah dia. Apa yang perlu kita buat? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tak tahu hidayah Allah tu milik Allah, betul tak? Ingat tak dulu Datuk Siti Nurhaliza pergi Mekah. Dia balik Mekah, tuan-tuan, dia pakai dia bukan pakai tudung, dia pakai separuh. Saya pun tak tahu apa nama benda tu. Dia separuh keluar, separuh tak. Orang kutuk dia macam-macam. Baik tak payah pergi haji, baik tu, baik ni, baik. Allah nak bagi hidayah tuan-tuan, tak payah pergi jauh. Allah uji sikit je. Pak, suami dia ditimpa musibah, aksiden dekat mana? Dekat New Zealand, tak salah saya. Saya baca ni. Baca surat khabar. Saya kalau baca surat khabar, saya akan baca benda tu. Benda-benda yang boleh mendatangkan faedah kepada saya. Kalau benda-benda gosip, artis bercerai lagi, lantak depa lah. Tak payah saya, jangan duk baca sakit kepala tuan-tuan. Baik baca benda faedah. Ni cerita Datuk K macam mana sepanjang dia ni tak boleh bergerak, duduk kat rumah. Buka TV, tengok tanyalah ustaz. Masa tu dia tengok tanyalah ustaz. Dia jutawan bang. Multi-millionaire. Mana ada masa nak tengok TV? Tapi masa sakit Allah buka pintu rezeki dia, dapat tengok tanyalah ustaz. Masa tengok, dapat tengok program-program agama, TV Al-Hijrah, habis dia buka tuan-tuan. Tengok Habib Ali Zainal Abidin, habis dia tengok. Sebab masa dia diberi oleh Allah Ta'ala. Isteri dia tuan-tuan, masa tu pakai separuh. Apa jadi?
Buat lagu terus Islamik. Daripada Indonesia terbang pergi dia. Buat lagu baru, sempat lagi buat lagu. Tuhan jaganya untukku. Lagu balik pada Tuhan terus. Sekarang tengok lah, lagu semua berkaitan dengan anak-anak. Tintang tintong tong tong ni gitu. Nak bagi tahu sekarang tudung labuh, pakaian pun dah jaga, bawa okeylah. Makna dah ada ke arah Islamisasi, mengislamkan suasana dalam rumah. Lepas tu tiap-tiap bulan panggil tazkirah, panggil habib-habib, budak-budak tahfiz, ya hanana lagi ke rumah. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ha ha. Panggil budak-budak tahfiz. Padahal tak payah panggil budak tahfiz. Siti Nurhaliza padahal dah. Datuk Kira Siti, please ya hanana. Ya hanana, tidur terus Datuk Kira. Tapi panggil budak-budak tahfiz saja nak bagi makan budak-budak tahfiz. Kemudian ada tazkirah daripada habib-habib. Bang, jadi baik bang. Hidayah milik Allah. Kita ni nak ngomen orang nombor satu. Lepas tu share. Oh, share nombor satu. Beribu share. Artis bercerai. Artis kahwin muda. 1000 share. Geli aku tengok tuan-tuan. Yang peliknya bila mufti wilayah letak je hadis Nabi SAW tentang ghibah, ada 20 orang share. Like tak banyak tuan-tuan. Macam mana ni? Macam mana ni hati kering? Itu sebabnya banyaknya buat maksiat dengan ni je gadget. Ni tengok anak-anak muda tu. Saya antara ustaz yang tak sekat depa nak rakam. Biar api lah depa nak rakam. Ada setengah dia tak bagi. Dia ada dia punya perakam sendiri. Saya tak depa lah. Semua nak kongsi pahala ni. Ni Haji punya. Haji punya. Bukan. Ni Haji punya. Ni. Haji punya. Ha. Tengok. Bukan orang muda ni. Orang tua. Nak dapat pahala. Bang, ni orang muda, tu orang muda, ni orang muda. Bang, ni semua nak kongsi pahala. Biar sekurang-kurangnya dia nak cari follower ke, nak letak dalam YouTuber ke, nak letak YouTube subscribe 14,000 tu. Kenalah sampai 1 juta orang tengok. 14,000 atas anginnya. Tapi tuan-tuan, biar itu rezeki masing-masing. Saya tak ada masalah sebab saya dah kerja dah. UKM tu kerja saya. Tapi nak bagi tahu, biar sebarkan maklumat. Biar sekurang-kurangnya pahala tu dapat dikongsikan oleh semua. Sekurang-kurangnya kalau saya mati, adalah peninggalan-peninggalan dalam handphone sahabat kita, dalam Facebook dia, biar orang like. Masa itulah masya-Allah pahala melimpah ruah sampai kat kita. Kita tak nampak tu. Nombor 3, al-mujaharah bil ma'asi. Ini pun kita satu hal, penyebar pada maksiat. Yang jadi gerak hati ni al-mujaharah bil ma'asi, orang yang buat maksiat tu juga. Arti-arti jangan ambil mudah juga. Orang politik jangan ambil mudah juga. Pemimpin-pemimpin jangan ambil mudah pula. Bila sampai masa dia buat maksiat, mujaharatun bil ma'asi. Dia bangga dengan maksiat yang dia buat. Buka tudung. Saya sekarang tak perlu pakai tudung lagi. Kenapa tak pakai? Entahlah, tak sampai seru. Habis sebelum ni datang tak jadi pula seru tu. Suruh kembali balik tuan-tuan. Bang, dia ingat orang macam ni sebab apa jadi begitu? Hati dia mula keras. Kenapa? Sebab jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia kurang semayang, mungkin dia kurang muzakarah, mungkin dia kurang orang-orang yang mengingatkan dia tentang agama, akidah, syariat dan ihsan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Yang keempat, ar-ridha bil jahli wa tarf at-tafaqquh fid din. Dia jadi apa? Ar-ridha bil jahli. Dia redha, dia tengok orang buat maksiat, dia kata bagus orang tu. Nak buat apa? Buat program ramai-ramai orang datang penuh masjid ni, buat apa? Dia kata, buat apa? Dia pertikai pula masjid ni, buat apa? Patut kita gembira sebab orang datang masjid ramai. Ada orang dia tak bagi dia hidupkan masjid. Kelak malam tak apa. Buat hiburan tak apa. Bang, ingat kau jawab depan Allah Ta'ala. Sekarang kita tak perasan tuan-tuan ni, adik-adik, anak-anak ni. Saya risau anak-anak muda sekarang. Bang, sekarang ni ideologi pelik-pelik. Pelik-pelik ni anak muda ni. Hang bukan kerja dekat hotel ke? Oh, dah tukar ke? Ramai sangat budak-budak muda ni selalu follow ni, saya pun dah tak ingat dah. Nama apa? Azwan lah. Ni
Anak-anak muda macam ni suruh orang ni terjaga ni. Bang, sekarang ni pelik-pelik Syiah dah merata dah. Saya mengaji Syiah tu tak? Bukan aku Syiah. Saya ni bidang saya fiqh 4 mazhab. Saya fiqh 4 mazhab. Saya belajar Syafi'i. Saya belajar mazhab guru Imam Syafi'i iaitu Imam Malik bin Anas. Saya belajar guru kepada Imam Malik iaitu mazhab Abu Hanifah An-Nu'man. Saya belajar juga anak murid Imam Syafi'i iaitu Ahmad bin Hanbal. Belajar 4. Bang, pada masa yang sama saya belajar juga mazhab Syiah. Dia ada satu subjek mazhab Syiah, muqaranatul mazahib, perbezaan mazhab. Dr. Abdul Samad belajar. Kita kena belajar mazhab Syiah, belajar mazhab musuh dia panggil. Kita nak tahu musuh macam mana kalau kita tak belajar, betul tak? Saya belajar. Pelik tuan-tuan, banyak pelik. Tu sebab kita boleh kata kenapa Syiah tu pelik, sebab dia bawa ajaran yang pelik, mengkafirkan para sahabat. Mengkafirkan sahabat, buat ajaran-ajaran yang pelik. Jibril silap turun wahyu, boleh silap juga. Patutnya nak turun pada Ali, tersilap bagi pada Muhammad. Kau ingat apa Jibril? Jibril bukan pakcik Jibril. Ini Jibril alaihi salatu wassalam, al-aminun baina yadayillah, orang yang paling amanah, tuan-tuan dan puan. Jadi sekarang budak muda pun dah terikut mazhab Syiah ni. Saya tu kata pelik tuan-tuan. Ada sekali tu pergi UKM. Saya ni pusing Malaysia, habis pusing semua tuan-tuan. Tiba-tiba hari tu tak khutbah Jumaat. Saya jadi makmum. Tak tahulah hari tu saya jadi tak berapa nak khusyuk semayang. Tak berapa khusyuk. Ada hikmah. Muncullah khusyuk itu bukannya rukun solat. Rupanya Allah nak tunjuk kat saya. Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar tu, mata saya tengok sebelah kiri. 1, 2, 3. Saya Jumaat ni. Nombor 3 tu tengok-tengok ada batu Karbala dekat tempat sujud. Bang, kat UKM bang. Saya pensyarah UKM, duta UKM, masuk TV, masuk YouTube, apa bagai. Ceramah sana, ceramah sini. Bang, tengok-tengok dekat UKM ada Syiah bang, budak Syiah. Saya dalam hati lah, kalau dia batal, Syiah batal lah. Fokus. Dah, melilau lah kepala saya. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sup, tengok pula. Tengok budak Melayu Islam kita, muda lagi budak. Saya tengok lah budak Melayu Islam. Saya pun cepat-cepat semayang 2 rakaat Ba'diyah. Habis Ba'diyah saya nak jumpa budak tu, tengok hilang dah. Saya pun kejar kat belakang, tak jumpa. Ramai pelajar cari tak jumpa. Saya bukan nak berdebat dengan dia, saya nak tanya dia. Saya nak tanya dia, "Dik, awak mazhab apa?" Dia mesti tanya Syiah. Kalau dia tanya Syiah, kalau dia jawab Syiah, saya akan tanya, "Hang Syiah mazhab mana?" Sebab dia ada 12 mazhab. Syiah ni ada 12 pula. Dia panggil Syiah Isna Asyariyah, 12. Sebab daripada 12 tu tak ada yang sembahyang Jumaat. Fiqh Syiah tak sembahyang Jumaat, dia jamak semua. Engkau mazhab mana? Syiah. Makna hang Syiah sesat. Dah lah Syiah sesat pula. Maka dia kena balik ke pangkal jalan, balik kepada ahli sunnah wal jamaah. Macam mana dia bang? Dia ikut-ikutan. Oleh sebab itu sekarang ni budak-budak dengan Syiahnya, dengan liberalnya, liberalism. Liberal ni apa maksud liberal? Semua sama. Semua sama. Lelaki perempuan sama. Hak pencarian sama. Lelaki boleh kahwin 4, perempuan boleh kahwin 4 pula dah. Pening tuan-tuan. Saya kata kalau kahwin 4, anak-anak siapa? Temenung mereka. Nak tukar jantina boleh. Tu tadi dalam kereta 2 jam tu sembang bab jantina dia. Ni orang tua ni suka betul cakap. Tunggu tuan, nak sembang macam-macam. Orang tanya macam-macam. Dia apa masalah saya? Saya nak tukar jantina. Ikut saya. Saya nak jadi perempuan boleh, nak jadi lelaki boleh. Lah dekat Korea tuan-tuan, dia dah develop Korea. Korea ni dia jadikan negara hub kecantikan, kosmetik. Asal Korea tak ada orang pergi tuan-tuan. Tak ada orang nak pergi, tapi dia branding balik macam Nabi buat.
Nabi brandkan balik Madinah tu dengan apa? Dengan ajwah. Sebab Madinah sebelum ni dah ada tamar dah. Tapi siapa yang tanam tamar tu? Orang Yahudi. Jadi Nabi tak nak tinggalkan Madinah tu kesan-kesan Yahudi lama. Nabi tanam ajwah, jadilah Madinah tempat hub ajwah. Korea, dia habis berbilion ringgit, dia nak jadikan satu hub kosmetik. Dia tengok Amerika, bila orang sebut Amerika, apa yang kita kenal daripada Amerika? Bollywood, Hollywood. Bila India, orang akan kenal India mana? Bukan Taj Mahal, orang akan kenal Bollywood. Korea, kosmetik. Satu hari 15,000 pembedahan kosmetik dilakukan. Tukar hidung saja tuan-tuan 30,000 ringgit. Hidung baru tukar Haji, hidung boleh tukar. Bulan ni tengok tampak besar lah, pergi balik kecil kan pula, bertukar-tukar muka dekat pasport tu. Korea dah berjaya. Di Thailand lebih teruk lagi. Thailand terus boleh tukar kemaluan terus. Nak tukar? Sana boleh bang, tukar terus. Nak tukar lelaki ke perempuan, dia lelaki nak jadi perempuan boleh, perempuan nak jadi lelaki sikit susah. Buang senang, tambah payah. Tak ada orang nak derma benda Allah tu tuan-tuan. Macam-macam ni liberal ni akhir zaman tuan-tuan. Yang terakhir dari penyebab kepada hati itu jadi keras tuan-tuan perempuan, al-kibru wasu'ul akhlaq. Kita jadi sombong yang teramat sangat. Sombong. Kenapa sombong? Sebab hati dia tak nampak kecuali kebesaran dia. Bang, kita tak ada apa bang. Terus-terang saya cakap, saya selalu muhasabah diri. Saya kata, aku ni Allah bagi macam-macam. Sebelum 40 Allah bagi macam-macam dah. Sampai Ustaz Allah marah lah, Ustaz Allah Khairi. Habis semua, sebut nama separuh tu pangkat saja. Tapi ingat, bila Allah ambil umur, apa yang tinggal? La yanfa'u malun wala banun. Masa tu harta, anak, pinak semua tak berfaedah dah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang hatinya tenang dan barakah. Bang, tak ada apa bang, pangkat pergi. Saya kalau mati tak ada dah profesor ke depan, datuk depan, tak ada dah. Doktor lagi tak ada. Yang ada apa? Satu je pangkat yang akan kekal abadi. Almarhum Muhammad Izhar Arif. Jarang orang letak dekat apa? Dekat batu nisan ni tuan-tuan letak nama banyak-banyak. Profesor, madya, datuk, doktor, kena maki dengan tuan buat batu nisan. Ni apa ni? Ingat alamat rumah ke? Dia buat kecil je bang. Kecil je. Muhammad Izhar Arif 1979 20 berapa sekarang? Buat tenang. Jangan sambung tuan-tuan. Ramai ni takut Amin jadi suruh tuan-tuan. Aku balik dari kapal terbang ni. Tuan-tuan sungguh tak ada apa bang. Tak ada apa tu ya. Bang, masih ada pangkat. Jiran saya, salah seorang daripada jiran saya, orang besar-besar semua tuan-tuan. Datuk Seri, Tan Sri. Bang, lepas pencen duduk kat surau tiang bang, cari tiang. Dia panggil geng-geng tiang. Bila tanya bang, kenapa pakcik, kenapa duduk tiang? Tok, kenapa duduk tiang? Biar tiang ni datang di akhirat bagi syafaat. Pandai dia. Ini tanda orang belajar banyak tuan-tuan. Pandai dia bang. Rapat dinding tu. Ni yang duduk atas kursi apa tu. Dia semua akan datang syafaat ni. Ni tiang-tiang ni, batang-batang ni, semua datang di akhirat. Tempat duduk tuan-tuan, semua datang di akhirat bagi syafaat. Bang, tak ada apa bang. Saya sembang dengan Tan Sri tu kan. Tan Sri kata, ustaz, tak ada apa ustaz. Tak ada apa. Saya ni ustaz turus dua ni pangkat paling tinggi ya. Dia ada satu lagi turus 1. Turus 2 ni tinggi ya. Nak sampai turus 2 ni jarang-jarang. Bang, sampai turus 2 dia kata ustaz, pangkat paling besar. Dulu masa ada pangkat orang cium tangan, melekat muka dia kat tangan saya. Bila pencin ustaz, orang yang cium dah tak jumpa dah.
Nombor telefon saya dia buang tu telefon, boleh tanya siapa ni? Boleh. Dulu tuan-tuan, ya Datuk Seri, ya. Cara tuan-tuan. Ni dunia bang. Siapa yang benar-benar ikhlas kawan dengan kita? Ni lah geng-geng surau masjid bang. Percayalah, ni AJK pengurusi orang muda. Ni kalau kita mati bang, ni lah pengurusi yang akan kelang kabut. Kubur macam nak? Ni pakai apa? AJK. Kubur. Tempat mandi siap, okey ah. Semua kelang kabut bang. Jemaah semua tanya, bila nak mandi jenazah? Semua pakat tanya bang. Tak ada, dia orang takkan fikir ada. Bang, itu yang berlaku pada saya. Kawan kita dekat masjid, sama-sama duduk kat masjid, surau dekat rumah, dia juga yang hidupkan. Saya kat Melaka dengar dia meninggal dunia, habis program terus balik bang nak sembahyang jenazah. Bila datang orang macam ni tuan-tuan, penuh orang. Sebab apa? Sebab ini keikhlasan, persahabatan yang kekal abadi, tak ada sombong dan angkuh. Sebab kat masjid tak ada orang bawa pangkat bang, semua sama. Dalam depan saya tahu macam-macam pangkat ada depan saya, yang bekas pencen macam-macam. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita datang sini bukan nak tunjuk pangkat dan kehebatan kita, tapi Allah nak tunjuk apa? Nak tunjuk kebaikan yang kita buat dalam rumah Allah sesama-sama kita. Tu nombor 3, saya nak kena bagi cukup 5. Nombor 4, tuan-tuan dan puan, kita akan bangga al-hub alal asi. Kita akan bangga bila melihat orang-orang melakukan maksiat. Ini dia. Sebab kita jangan gembira dengan maksiat tuan-tuan. Kita pernah ada perasaan aku tak suka pada maksiat. Lawan. Nombor 5, al-bu'du an du'ain nas. Kenapa dia jadi hati keras? Sebab dia ini tidak mendapat doa daripada orang-orang dan sahabat taulan. Buat baiklah kepada mak bapak tuan-tuan. Percayalah tuan-tuan, saya dalam YouTube saya, tuan-tuan tengok dalam YouTube tentang doa mak bapak, dekat 1 juta orang tengok. Tuan-tuan, percayalah, saya berada di tahap sekarang ini bukan disebabkan saya pandai. Saya dapat duduk tempat saya hari ini sebab apa? Doa seorang ayah, almarhum Haji Muhammad Kashim Abdullah, bekas penjawat awam. Tuan-tuan dan puan, dia doa siang dan malam. 11 orang anak, 8 orang semua dia berhentikan darjah 3. Saya sampai darjah 3 tuan-tuan. Kalau nak ikut logik, saya tak boleh jadi pensyarah. Darjah 3, hafal Quran 3 tahun, 6 tahun. Habis sampai umur 12 tahun. 12 tahun nak masuk sekolah tak boleh sebab tadi UPSR. Lah kali ayah hantar ke mana? Ayah hantar pergi Syria. Sekolah menengah kat Syria. Adik saya bawa, semua sama tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, semua alhamdulillah 11 orang adik-beradik, tak ada seorang pun yang tak masuk UC, semua masuk universiti. Yang jadi ustaz saya seorang, yang lain bahagian jenayah, jalan raya, polis seorang, engineer, oil and gas seorang lagi, baru siap master baru ni, human resource. Tak ada kaitan dengan Quran, dengan hadis tuan-tuan. Seorang, 2 orang accountant, tak ada kaitan dengan Quran hadis. Macam mana boleh jadi doa mak bapak? Saya tanya mak saya, macam mana kami, macam tak masuk akal kami berada tempat ni. Mak kata apa? Papa tak pernah bangun kecuali jam 4 pagi. Hampir 25 tahun papa buat macam tu. Kami anak tak tahu langsung tuan-tuan. Selepas dia meninggal baru kami tahu. Dia ada duit padan masa dia meninggal dunia, tempat dia sembahyang tu ada duit shilling. Saya kata duit shilling yang mentang ni. Rupanya setiap 1 rakaat, habis 2 rakaat dia bagi salam, 1, 2, dia akan tengok berapa banyak dia telah sembahyang daripada pukul 4 pagi. Lepas tu pergi masjid pula. Tuan-tuan, paling saya ingat, masa umur saya tengah hafal Quran, darjah 4. Zaman tu program agama paling top Forum Perdana TV1. Masa tu yang tengah top siapa dia? Datuk Profesor Dr. Harudin, Datuk Dr. Hasan Ali, Datuk Ismail Qamus, semua orang hebat-hebat. Masa tu tuan-tuan, Forum Perdana 6 juta ke 8 juta. Ini RTM begitu ni, tak ada boleh lawan lah. Sebelum ada Al-Kuliah lagi TV3. Al-Kuliah tu Datuk Harudin yang buka. Lepas dia kena gam TV1, dia pergi TV3 buat Al-Kuliah, meletup pula Al-Kuliah.
TV3. Kami dapat rasa di situ. Saya ingat arwah ayah tuan-tuan, kami setiap hari Khamis malam semua wajib tengok TV. Pukul 9 malam forum perdana. Saya duduk bawah, mak bapak duduk atas. Saya ingat lagi kat rumah Taman Guru. Bila Datuk Harun dia bercakap, dia pegang kepala saya, satu hari duduk jadi macam dia, macam Ustaz Harun, dia panggil Ustaz Harun, jadi macam Ustaz Harun. Saya cakap apa? Mana boleh pak, dia profesor, duduk universiti, papa doa satu hari jangan duduk kat situ. Tuan-tuan dan puan, hari ini di UKM, bilik yang Datuk Harudin duduk, itulah bilik saya pada hari ini. Subjek yang Datuk Harudin mengajar, usul fiqh, hari ini subjek yang saya mengajar di UKM. Kerusi forum perdana TV1, saya duduk di kerusi forum perdana TV1 bermula 12 hari bulan 12 2008 sehingga hari ini. Tuan-tuan, berkat doa seorang ayah. Kalau mak bapak kita minta doa mereka, bagaimana doa orang kampung, bagaimana doa orang-orang yang hadir ni tuan-tuan. Saya dah hampir mati dah tuan-tuan, langgar pokok balik TV3 musim 29 Mei 2018, balik TV3 soal jawab hukum, paling banyak soalan hari tu, sampai kawan-kawan ambil gambar, penerbit ambil gambar, muka ustaz sangat letih. Saya balik masa tu tuan-tuan, saya bawa sendiri, langgar pokok tuan-tuan, satu dunia tengok langgar pokok, terbakar kereta. Sampaikan Mr. Murali, bomba yang dah 22 tahun, dia kata atas 22 tahun, dia kata apa? Ustaz, saya mau bagi tahu sama you hidup sebab doa orang ramai. Kalau ikut pada kereta, ikut pengalaman saya, semua mati. Kalau tak mati, you lumpuh. Tuan-tuan, Allah bagi saya sihat tuan-tuan, tak sakit tuan-tuan, cuma sikit Allah tarik, kena slip disc bahagian punggung. Tu pun saya bersyukur, sebab kereta tu dengan automatiknya seat belt tercabut pukul 8.30 pagi, mana ada orang. Saya keluar, saya sedar pula tu, buka pintu boleh, yang lain semua pintu tertutup, tak boleh buka. Yang ni buka, saya turun bawah, tengok-tengok ada budak muda naik atas motor. Dia terkejut sebab saya langgar pokok. Kalau tak ada pokok tu, dia dah mati dah. Saya langgar dia turun, dia ambil gambar, dia selfie dulu tuan-tuan. Aku nampak dia selfie, tolong sakit. Dia tengok, dia selfie dulu, sebab gambar dia tu yang tersebar tu. Dia tengok saya, ustaz. Tuan-tuan, dia angkat saya, tak sampai 5 minit kereta hangus terbakar. Kalaulah seat belt ni tak tercabut tuan-tuan, nak gunting kat mana? Siapa nak bawa gunting tepi-tepi jalan tu? 8.30 pagi. Sempat ke nak balik ambil gunting? Tak sempat bang. Tapi percayalah, doa orang ramai. Muslimin muslimat ini rahmati Allah, semoga apa yang kita ambil pada malam ini berkaitan tentang hati yang keras akan menyebabkan kita bahagia, dan kita cuba buat yang terbaik untuk agama kita, insya-Allah. Saya nak jawab beberapa soalan sebab dia diminta untuk jawab soalan. Saya tak ambil banyak masa, dalam 15 minit sahaja. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ada soalan yang dia orang tanya. Assalamualaikum Ustaz, saya mohon maaf kerana mengganggu Ustaz. Tak, saya dari Sabah. Ni yang ada dalam live, PA saya kumpul, dia hantar biar orang semua dapat. Saya AJK Masjid. Begini Ustaz, saya ada kemusykilan tentang kedudukan sebenar jenazah lelaki apabila disolatkan. Saya pernah mengimamkan solat jenazah lelaki dan kedudukan kepala jenazah lelaki itu berada di sebelah kiri imam. Ada jemaah yang mengatakan bahawa kedudukan jenazah tersebut adalah salah. Mohon pencerahan. Tuan-tuan dan puan, kalau katakanlah jenazah itu kita tahu masa itu salah, wajib diubah dan diperbaiki keadaan jenazah tersebut. Tetapi kalau telah dikebumikan, tak perlu kita buka balik. Sebab apa? Ia akan mendatangkan kemudaratan yang lebih besar daripada apa yang kita nak buat. Assalamualaikum Ustaz, maaf mengganggu. Saya nak tanya satu soalan. Saya ada bela seekor anak kucing. Dia kencing dalam tandas, lepas tu dia pijak air kencing itu, kemudian dia terus berlari keluar. Adakah saya kena cuci setiap tempat yang dia pijak itu? Tu pun mana yang saya nampak sahaja. Apa pandangan Ustaz? Tuan-tuan dan puan, kalau kita bela kucing, kucing ini antara binatang yang paling bersih di dunia.
Tetapi kena ingat, kalau kita bela kucing, dia tidak najis, bulunya tidak najis, hatta yadullu ala najasatih, sehinggalah terdapat najis pada kucing itu. Sebagai contoh, dia berak, dia kencing, kena bulu, kena baju kita, baru jadi najis. Baju tu kena basuh atau dibersihkan. Tapi kalau tak ada, tak payah. Tapi kalau dia kencing dalam bilik air, kita nampak dia pijak, kemudian dia lalu lari masuk dalam bilik atau ruang tamu, wajib bersihkan semua ruang tamu tersebut, sebab air najis telah merebak. Tu sebabnya tuan-tuan dan puan, jangan buat pelik-pelik. Saya pembela kucing, pencinta kucing. Fitrah Allah bagi pada kucing, dia berak dekat pasir. Betul tak? Mana ada kucing masuk tandai berak? Sebab itu Allah sebut, Nabi sebut dalam hadis, waju'ilat li ardan tahura, tanah itu adalah suci untuk istinja, batu untuk istinja. Kucing bila dia pergi, dia akan korek macam tu. Bila dia korek, itu adalah istinja pada tangan dia, tayammum bagi tangan dia. Bila dia keluar, dia pijak rumah, bersih dah, sebab dia dah pijak tanah. Dah pijak tanah, tanah itu sifatnya suci. Betul tak? Nombor dua, pasir, debu, sifatnya boleh digunakan untuk tayamum apabila tidak ada air. Maka itulah fitrah binatang. Manakala kita ada air, aula bil ma', mesti dengan air dulu. Oleh sebab itu kita kena faham, jangan kita nak, ada orang bangga tuan-tuan, saya alhamdulillah lah, saya ajar kucing saya berak dalam tandas. Confuse aku, macam mana dia kangkang dengan kucing tu. Itu namanya zalim tuan-tuan. Belilah pasir ataupun letakkan satu kawasan tempat dia berak. Sebab kucing perlu kepada tanah. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum. Semasa saya sedang solat, kucing saya berlega-lega di kaki, dan semasa saya nak sujud, kucing tu pun duduk di tempat sujud, dan saya terus sujud, terkena kemaluannya. Adakah batal solat saya? Tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, man massa zakarahu falyatawadda, sesiapa yang sentuh kemaluannya manusia, maka berwuduklah dia. Dalam riwayat bi batinil kaffi, dengan tapak tangan. Maksud dengan tapak tangan, so kalau macam perempuan cuci baby kan, nak bubuh bedak dekat bahagian alat sulit budak kan, kita bubuh macam ni, batal wuduk tak? Tak batal, sebab Nabi sebut biba tenil kaf, dengan tapak tangan, maka baru batal. Tapi dengan macam ni dia tidak membatal. Maka begitulah juga dengan kucing. Kucing bukan termasuk dalam hadis tersebut. Yang saya pelik, macam mana kau boleh pegang dia punya kemaluan? Itu aku confuse. Tak ada, jangan risau, tak batal. Kecuali masa kita pegang ternampak ada najis pada tangan, maka batal secara automatik solat tersebut, wajib dibasuh, kemudian dia solat kembali. Tak perlu ambil wuduk lain. Kena najis tak perlu wuduk. Dia yang kena wuduk ni apabila kita keluar sesuatu daripada dua lubang, lubang depan dan lubang belakang. Yang kedua, apabila kita digalakkan untuk berwuduk apabila kita makan daging unta. Ini kita digalakkan untuk berwuduk, tak wuduk pun tak ada masalah. Tetapi kalau keluar sesuatu pada kemaluan, barulah kena wuduk. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya penghantar makanan seperti Food Panda, Grab Food dan lain-lain, menghantar makanan dan minuman haram kepada penerima? Dia ada dua. Yang kerja Food Panda, dia ini menerima maklumat ataupun menerima arahan daripada web ataupun daripada application. Kalau yang minta itu adalah orang bukan Islam, maka dia tidak berdosa untuk menghantar makanan-makanan kepada mereka. Kecuali menghantar arak, dia boleh reject. Sebab arak ada hadis khusus yang Nabi melaknat orang yang menghantar, orang yang menuang orang yang lain. Manakala babi, manakala binatang-binatang yang tak sembelih, mereka tidak terikat dengan syariat.
Sebab Allah sebut la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi bila tiada paksaan dalam agama, mereka tidak ada paksaan, mereka boleh makan apa yang mereka nak makan, sehinggalah mereka masuk Islam. Jadi dalam hal itu, sahabat-sahabat yang kerja food panda ini tak berdosa. Tetapi kalau mereka minta arak, itu tak boleh nak bantah, kita kena reject, kerana itu ada hadis khusus untuk mereka yang menuang atau menghantar makanan. Tetapi kalau yang minta itu adalah orang Islam, sebagai contoh, orang itu tuan-tuan dan puan, dia Muslim, namanya Muhammad Izhar, dia minta apa? Sup tulang babi. Saya wajib, kalau orang tu dia food panda, dia wajib tolak. Sebab apa? Dia tak boleh membantu orang Islam untuk buat maksiat. Ma'adda ilal haram fahuwa haramun. Setiap benda yang membawa pada haram untuk orang Islam, maka hukumnya adalah haram. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, batal atau tidak saya sentuh isteri? Batal atau tidak saya sentuh isteri? Batal apa? Batal wuduk kot? Saya rasa mungkin wuduk terjatuh perkataannya, mungkin terkasima agaknya budak ni. Sentuh wuduk sentuh isteri dalam mazhab Syafi'i batal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au lamastumun nisa." Kamu sentuh dia perempuan, maka batallah wuduk. Isteri itu termasuk dalam An-Nisa yang ditafsirkan oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Manakala dalam mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mereka berpandangan tidak batal kecuali indan syahwah, bila sentuh isteri ada nafsu. Jadi kita dekat Malaysia ni tuan-tuan bermazhab Syafi'i, wajib ikut Syafi'i agar kita tidak kelang kabut. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, dia menjelaskan hukum talfiqul mazhab. Kita berpindah-pindah mazhab untuk mencari rukhas, untuk cari keringanan, maka hukumnya haram. Siapa yang boleh pindah-pindah mazhab ni? Orang yang betul-betul alim dalam semua mazhab. Dia nak pindah ke mazhab Hambali, dia kata, "Ustaz, saya sentuh isteri tak batal wuduk, Ustaz." Wow, hebatnya. Macam mana boleh ikut mazhab Hambali tu? Kamu kenal siapa Hambali? Saya kenal, Ustaz. Siapa dia? Mazhab Hambali. Lupakanlah niat kau tu. Ikut mazhab Syafi'i dulu. Kata Dr. Mustafa Bura, dia kata kamu nak berpindah ke mazhab lain, kamu kenal mazhab sahibul mazhab. Siapa tuan mazhab? Sejarah tuan mazhab, iaitu kalau Imam Syafi'i kamu kena kenal Imam Syafi'i. Kalau macam kita tak apalah mazhab Syafi'i dah, kita ikut je. Mufti-mufti keluar pun mazhab Syafi'i. Kalau nak pakai mazhab lain daripada mazhab Syafi'i yang luar daripada uruf kita, kita kena kenal siapa mazhab Ambali, siapa Imam Ambali, siapa dia punya, apa dalil-dalil dia, apa kaedah dia nak menentukan hukum, dan dalil yang kita nak pakai itu wajib kita kena tahu. Wa illa fala, kalau tidak hukumnya haram. Jadi jangan main-main, sebab ini merupakan perkara-perkara yang perlu kita fahami. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, soalan yang terakhir, banyak soalan yang hantar ni, saya ambil yang penting-penting saja. Assalamualaikum Ustaz, adakah kita wajib menyamak rumah yang dibeli daripada saudara yang bukan Islam? Saya dimaklumkan orang bukan Islam membela anjing dalam rumahnya atau makan babi di dapurnya. Apa perlu kita buat, Ustaz? Saya lagi confused. Apabila beli kereta itu daripada negara barat, pasti mereka bawa anjing, kena samak ke kereta, Ustaz? Oh, bagus soalan ini. Kalau kita beli rumah daripada non-Muslim, kita perlu tanya atau tidak dia bela anjing atau tidak? Perlu ke tak perlu? Kaedah menyebut ma ghaba anna la nas'al anhu. Bila kita tak tahu, jangan berlebih-lebih bertanya.
Sebab Allah dah sebut dalam Quran, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya benda-benda yang boleh merosak dan menyusahkan kamu. Jadi sekarang ni, kalau kita beli rumah tu, tengok bersih, sebab dia pakai ejen tengah. Tanya ejen pun kata, oh ya, saya tak tahu lah. Kita tengok okey, bersih, tak ada tapak kaki anjing apa semua, maka tak payah disamak. Tapi disebabkan dia ni suka bertanya, maka tuan rumah pun bagi tahu, saya memang bela 3 ekor anjing, anjing pendek dan anjing tinggi. Kedua, saya memang makan babi, seminggu 7 kali makan babi. Maka bila kita tahu, hukum sudah berubah daripada tak wajib samak kepada wajib samak. Rumah macam mana nak samak? Kita kena ukur pula anjing tinggi mana dia boleh berdiri dengan kaki depan dia tu. Dia berdiri sama tinggi dengan pinggang, maka dinding yang tinggi pinggang wajib disamak kesemuanya dengan air tanah mula-mula, lepas tu dibilas dengan 7 kali bilasan. Ulama bincang pula 7 kali bilasan ni macam mana? Maknanya bersihkan sampai bersih kalau kita guna air yang pancut tu. Kalau nak mudah lagi, pakai baldi cukup 7, lepas tu yang lainnya pakai semburan. Tu satu. Dapur wajib basuh semua. Ustaz, macam mana pak kabinet-kabinet? Dan kau pergi tanya, kau wajib samak semua sekali. Lain kali jangan tanya. Bila dah tanya kan dah kena samak. Kalau bak kereta, ni menarik. Sekarang ni tuan-tuan, yang datang kat luar, saya tengok kereta tu macam-macam kereta dia. BMW, Recon Japan, Recon UK, semua tu daripada luar. Kalau tuan-tuan pergi Jepun, orang Jepun bela anjing. Tuan-tuan pergi UK, orang UK bela anjing. Anjing dia lagi hebat, duduk dekat seat pakai seat belt. Lagi best. Kena tak sama? Masa kita beli, ada tak dia tulis kat situ bela anjing atau tidak? Tak tulis. Dan kita pun tak diminta untuk tanya. Kalau tanya, kalau tahu, maka wajib samaklah kereta tersebut. Beli kereta Porsche harga 800,000, basuh dengan air tanah dan 7 kali bilasan di dalamnya, wabillahi taufiq. Jadi jangan tanya lebih-lebih. Benda yang tak tahu, tak payah tanya. Cukup kita lap dan cuci sekadar yang kita mampu. Jadi kalau kita tanya, tahu orang tu bela anjing, tak boleh beli dah kereta tu. Kita orang Islam dah tak boleh beli. Kalau beli, kena samak lah dalam tu. Dia tak ada dah pakai darurat. Jadi oleh sebab itu, muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, kita sama-samalah menggunakan syariat ini sebaik-baik mungkin. Islam itu mudah, tapi tidak menyusahkan. Tapi kalau kita menyusahkan, maka tidak digalakkan di dalam Islam. Inna ma'al usri yusra. Islam itu mudah dan suruh kita bermudah-mudahkan, insya-Allah. Semoga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Semoga kita semua diberkati, dan doakan semoga ustaz-ustaz dan semua rakan-rakan yang berdakwah ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kekuatan, dilembutkan hati. Dan saya doakan tuan-tuan dan puan yang hadir dan juga yang tidak hadir, semoga kalian dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kekuatan, dilembutkan hati untuk beribadah kepada Allah, menjadi manusia yang taat kepada Allah, melahirkan generasi-generasi hebat, bakal pemimpin dunia, bakal memimpin negara. Dan yang paling penting, kita doakan semoga anak-anak bangsa kita jauh daripada segala musibah-musibah, jauh daripada segala fitnah liberal, fitnah syiah, fitnah tanpa akidah, fitnah free thinker, dan macam-macam lagi. Marilah kita sama-sama menjadikan anak-anak bangsa ini sebagai amanah kepada kita, untuk kita membesarkan mereka mengikut acuan syariat Allah Azza wa Jalla. Terima kasih kepada yang hadir. Maafkan saya kalau ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.